Baik, kita boleh mulakan ya. Pelajaran hadis malam ni. Hadis yang ke 1124. 1124. Baik, kita masuk pada tajuk baru iaitu Babul Ila'i. Bariskan ya. Babul Ila'i. Wazihari wal kafaroti. Saya ulang, babul ila'i wazihari wal kafaroti. Tajuk dia ialah babul ila. Ila ya, ila. Satu lagi wazihar dan zihar. Wal kafarah. Kafarah ni kifarah. Ya. Atau dikatakan denda tebusannya ya, atau kafarah. Baik, sebelum kita teruskan bacaan hadis 1124, kita letak pengertian dulu. Pertama, nombor satu, ila. Ila ya. Alif ya lam alif hamzah, ila. Ila ialah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya untuk jangka waktu tertentu. Dalam Islam, hanya dibenarkan 4 bulan sahaja. Bracket Al-Baqarah ayat 226. Nombor 2, zihar. Zoha alif ro, zihar. Ialah seorang suami berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Maksudnya, istrinya disamakan dengan ibu kandung suami. Nokta. Nombor 3, nanti ya. Okey, nombor 3, kifarah. Mana tebusan. Ya, kifarah ni mana tebusan. Baik ya, kita teruskan dengan hadis 1124. Nanti dijelaskan lagi. Baik, 1124 siapa nak baca? Silakan. Okey. Seorang baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri
dari isteri-isterinya dan ia pernah haramkan sesuatu, lantas yang haram itu ia jadikan halal dan ia bayar kafarah buat sumpahnya. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaan. Ya. Baik, catatkan dulu. Hadis 1124. Hadis sah. Matan, orang yang sudah bersumpah tidak mau bercampur dengan istrinya, kemudian mau kembali, harus membayar kifarah. Surah Al-Maidah ayat 89. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini yang disebut sebagai ilah. Ya. Dan diterangkan bahwa Rasul sendiri pernah melakukan ilah. Ya, dia bersumpah untuk meninggalkan istrinya. Sedangkan benda itu halal, ya, dia buat haram. Jadi, ya, kemungkinan itu juga jadi satu hikmah pelajaran kepada umatnya. Sebabnya sudah tentulah, ya, umatnya ramai yang tak tahu tentang hukum ini. Jadi, ya, contoh kepada Rasul itu adalah pelajaran besar, ya, buat umatnya. Jadi seandainya, ya, umatnya melakukan demikian, yaitu ilah, yakni dia bersumpah untuk meninggalkan istrinya dalam jangka yang tidak dia diketahui, ya, adakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, tak tahu. Jadi mengikut hukum surah Al-Baqarah, si isteri boleh bertahan selama 4 bulan. 4 bulan, ya, tak ada 10 hari, 4 bulan saja. Seandainya, ya, si suami tadi, ya, tak balik dan tidak ada berita, ya, maka si isteri dia boleh mengadu kepada hakim kalau dia nak menuntut cerai. Ya. Seandainya dia nak menuntut cerai, mana tidak ada salahnya. Sudah 4 bulan tak ada berita, tak ada nafkah, ya. Kemudian, ya, si isteri pun mengadulah kepada pihak yang berwajib yang dia mau berpisah atau bercerai. Maka tidak ada halangan langsung, pihak yang berkuasa akan menjatuhkan, ya, talak ini atau cerai ini. Ya. Jadi, ya, ilah ini bukan cerai, ya. Tapi dia memberi pilihan kepada si isteri dalam jangka itu. Tetapi, ya, ini kena tahu juga, tetapi kalau isteri itu dia bertahan 4 bulan tak balik, ya, dia tahan, ya, tak ada nak mengadu-ngadu. Kemudian setahun, ya, pun dia diam tak mengadu. Si suami dalam setahun pula dia balik. Contoh, ya, si suami dalam setahun ni balik. Dan suami ni pun tidak pernah melafazkan cerai. Ya. Jadi suami ni dia boleh balik kepada isterinya dengan syarat dia membayar kifarah sumpah. Kifarah sumpah tu mengikut surah Al-Maidah
ayat 89. Ya. Apa kifarahnya? Ayat 89 itu, ya, catatkan, iaitu memberi makan 10 orang miskin. 10, ya. 10 orang miskin, atau pakaian, atau memerdekakan hamba. Maka jika tidak dapati, puasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Ini kifarah sumpah. Ya. Contohnya begini. Ya. Seorang suami ini, ya, mungkin, ya, bergaduh dengan isteri dalam perkara rumah tangga, misal contohnya. Lalu si suami keluar daripada pintu rumah dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pulang lagi. Demi Allah, aku tidak akan balik lagi. Dia bersumpah. Ya. Kemudian, ya, tempoh tadi sama ada tak sampai 4 bulan dia balik, ya, ataupun setahun. Tapi tidak ada satu pun tuntutan. Isteri tidak menuntut cerai, suami tidak melafazkan cerai, lalu dia pun balik. Bila balik, ya, dia nak kembali kepada isterinya, dia kena membayar kifarah sumpah ini, iaitu yang tadi memberi makan 10 orang miskin ataupun memberi pakaian. Pakaian ni mana satu orang dibagi satu kain plekat, contohnya 10 orang miskin 10 kain plekat pun cukup, ya. Ataupun memberi makanan 10 orang miskin sekali bagi makan, ya, pun cukup. Ataupun memerdekakan seorang hamba, tapi tak adalah kat kita sekarang ini, ya. Jika tidak dapati, tak dapati baru puasa, ya, bukan terus puasa, tak boleh. Ya, dalam Quran dikatakan, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Maka barang siapa tidak ia dapati, maka dia berpuasa 3 hari. Dia kena puasa 3 hari. Ini dikatakan kifarah sumpah. Kifarah sumpah ni bukan termasuk yang ilak tadi. Kifarah sumpah ni termasuk yang lain-lain. Kalau dia bersumpah, melanggar sumpah. Ya. Contohnya, ya, dia sakit, dia jumpa doktor. Ya, kau rokok tak? Kata doktor, rokok. Ya. Kemudian sejak sekarang ni kau jangan rokok. Kalau rokok lagi melarat, ya, kau punya penyakit. Lalu dia pun balik, ya, berjumpa dengan orang rumah dia. Dia kata, demi Allah, lepas ni aku tak nak rokok lagi. Dia bersumpah tu, demi Allah, ya, mulai sekarang aku tak nak rokok lagi. Maka, ya, seminggu kemudian, rokok lagi, ya. Langgar sumpah tak? Bila langgar sumpah, ni dia kena bayar kifarah sumpah. Kifarah sumpah ingat, ya, ayat surah Maidah ayat 89. Jadi oleh kerana kita masuk bab ilah, dan ilah itu ada sumpah, ya, maka dia kena bayar kifarah sumpah seandainya dia mau kembali kepada isterinya. Okey. Ya, teruskan lagi. 1124A. Teruskan. Siapa baca tadi? Teruskan. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata, apabila lewat 4 bulan muli itu tawakuf hingga ia talak dan tidak jatuh talak atasnya hingga ia talak. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Satu lagi. Dan dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, saya dapati beberapa belas laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, semua mereka tawakufkan muli. Diriwayatkan dia oleh
Syafi'i. Ya. Muli tu maknanya orang yang menyebut ilak tu lah. Muli daripada perkataan ilak. Ya, muli tu mana orang yang menyebut yang melakukan ilak. Satu lagi. Dari Ibnu Abbas dia berkata adalah ilak jahiliyah setahun dan 2 tahun, maka Allah bataskan waktu 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan bukan ilak, dikeluarkan dia oleh hakim. Baik. Catatkan dulu 1, 1, 2, 4 A dan B. 1, 1, 2, 4 A dan B. Dia ada 4 A, 4 B ya. Okey, 2 dengan 1 hukum hadis sah. Matan dia, ilak itu bukan penceraian. Nokta. Setelah habis masa ilak, iaitu 4 bulan, si suami boleh memikirkan untuk mencerai isterinya atau tidak. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu ia tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Ya. Menerangkan arba'ata ashhur. Maknanya mereka yang melakukan ilak. Yang ilak, perempuan yang diilakkan hendaklah menunggu 4 bulan. Maksudnya kalau 4 bulan tidak ada berita, kalau dia nak minta cerai, dia boleh pergi kepada pihak yang berwajib dan pihak hakim boleh jatuhkan cerai. Tapi si suami kena ingat, si suami ni kalau dia nak kembali, sebab ilak ni bukan cerai. Jadi kalau dia nak kembali, jangan lebih daripada 4 bulan, khuatir isteri sudah bertindak untuk mohon cerai. Jadi kalau dia nak kembali sebelum 4 bulan tu, kembalilah. Ataupun dia nak ceraikanlah. Jangan gantung tak bertali. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau dia nak ceraikan. Kalau dia nak tahan, maka tahanlah, teruskan. Maknanya dia kena bayar apa? Kifarah tadi. Itu ketentuannya. Jadi hitungan 4 bulan ini ada dalam Quran. Disebut dalam Quran. 4 bulan tu waktu menunggu. Siapa menunggu? Iaitu si isteri. Okey. Hadis 1124C pula. Ni hukum lain pula. 1124C. Hadis boleh dipakai. Matan, membatas waktu. Seorang suami mengilak isterinya, iaitu paling lama
4 bulan. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu ketentuannya, maknanya ialah 4 bulan. Ya. Waktu akad nikah pun kita suruh baca hal ini. Ya. Taklik, disebut taklik. Ya. Disebut bila akad nikah tu, ya, imam akan suruh kita baca lafaz taklik. Itu taklik itulah maknanya meninggalkan seisteri yang tidak ada nafkah berita selama 4 bulan. Ya. Itu hukum, ya, ketentuannya demikian. Baik, ya, sekarang ini 1125. Ada lain nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripadanya bahawasanya seorang lelaki menzihar isterinya, kemudian ia campuri dia, lalu ia datang kepada Nabi SAW, lantas berkata bahawasanya saya telah campuri dia sebelum saya bayar kafarat. Sabdanya, janganlah engkau hampiri dia sebelum engkau kerjakan apa yang Allah perintahmu mengerjakannya. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi, tetapi Nasa'i rajihkan kemursalannya, dan diriwayatkan dia oleh Bazzar dari lain jalan dari Ibnu Abbas, dan ia tambah padanya sabdanya, bayarlah kafarat dan janganlah engkau kerjakan lagi. Ya. Maknanya, ya, hal-hal ini berlaku, ya, sebelum ada hukum. Mereka belum faham hukum. Ya, jadi, ya, dah terbuat dan dia kena bayar kifarah itu. Baik, ya, catatkan dulu apa-apa hal. 1125. Hadis sah. Matan. Tidak boleh mencampuri isteri yang sudah dizihar sebelum membayar kifarahnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Sebelum saya terangkan tentang hal zihar ini, ya, hadis yang berkaitan dengan ilah tadi. Orang jahiliyah dulu rupanya dia pun masih berpegang hukum ilah juga, ya, zaman jahiliyah. Dan dikatakan bahawa mereka punya ilah lagi lama, iaitu setahun atau 2 tahun. Perempuan ni kalau ditinggalkan oleh suami, dia kena tunggu sampai 2 tahun. Ya, baru dia boleh menuntut cerai. Kalau tak sampai 2 tahun, ia tidak dibenarkan. Maksudnya tak ada hukum membolehkan dia bercerai. Ya. Rupanya, dia jahiliyah ni lagi teruk. Ya, hukum ni. Ya. Lagilah menekan, ya, tentang kepada wanita atau kepada perempuan. Hukum ni cukup menyeksakan, ya, kepada wanita. Sampai 2 tahun baru boleh nak menuntut cerai. Jadi datang Quran menerangkan hanya 4 bulan. Itu dikatakan rupanya orang jahiliyah juga masih berpegang hukum ilah. Ya, ada hukum ilah juga masih berpegang lagi tu. Ya. Tapi kalau seandainya, ya, kes lain lah, kita kes lain, seandainya si suami itu hilang, itu barulah ada hukum suruh tunggu 1 tahun. Ya.
Contohnya suami ini pergi ke laut, tak balik-balik, hilang. Ya, tak tahu ke mana. Jadi, ya, itu mana si isteri dia boleh tunggu sampai 1 tahun. Ya. Seandainya dah 1 tahun tak balik, itu dikira dah tak ada. Dan dia, ya, kiranya dah tercerai mati. Macam tu. Ya. Cerai mati. Itu kalau hilang, ya, itu hilang tak sama dengan yang biasa. Baik, yang ni bab zihar ini, iaitu, ya, zihar yang dikatakan ini, ya, tersebut dalam, yang boleh buat nota, ya, surah Al-Ahzab ayat 4 dan surah Mujadalah atau Mujadilah. Mujadilah pun boleh sebut macam tu. Mujadilah ayat 1 sampai 4. Jadi dalam, ya, kes ini, seorang suami dia menyamakan isterinya seperti ibunya. Dalam segi apa? Dalam segi body, ya, body, bukan pakaian, bukan masakan. Contoh dia katakan masakanmu macam masakan mak aku. Itu tidak jatuh zihar. Ya. Ataupun bajumu seperti baju mak aku. Itu juga tidak masuk zihar. Tapi yang masuk zihar kalau menunjukkan body dia sama dengan body mak dia. Padahal hanya sikit saja, punggungmu macam punggung mak aku. Macam tu. Jadi perkataan ini menyamakan dengan mak dia. Itu jatuh zihar. Ini tersebut dalam surah, ya, Al-Ahzab ayat 4 dan juga surah Mujadilah ayat 1 hingga 4 dan diterangkan kifarahnya sekali, ya, dalam surah itu. Apa baca satu hadis lagi, sambung tadi sahabat. Satu lagi hadis. Dari Salamah bin Syakir, dia berkata, telah masuk Ramadan dan saya takut akan campuri isteri saya, lalu saya zihar daripadanya. Kemudian pada satu malam terlihat satu anggotanya kepada saya, lalu saya campuri dia. Maka sabda Rasulullah SAW kepada saya, merdekakanlah satu jiwa. Saya jawab, saya tidak mempunyai melainkan jiwa saya. Sabdanya, syaumlah 2 bulan berturut-turut. Saya jawab, bukankah bahaya itu kena kepada saya lantaran syaum? Sabdanya, berilah makan 1 farak dari kurma kepada 60 miskin. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 melainkan Nasa'i, dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud. Ya. Baik, catatkan ni. Hadis yang akhir iaitu bab kifarah. Ayat 1126 hadis sah. Matan dia menerangkan kafarah untuk orang yang menziharkan isteri, menziharkan istrinya. Yaitu 1. Memerdekakan hamba. 2. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dalam bracket, kalau tidak mampu memerdekakan hamba. Dalam bracket ni. Nombor 3, memberi makan 60 orang miskin.
kalau tidak mampu berpuasa. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Kifarah ini bukan seperti kifarah sumpah ya. Kifarah sumpah puasa dia hanya 3 hari. Tapi kifarah zihar ini puasanya 2 bulan berturut-turut. Dalam hadis tadi disebut mutatabi'aini, syahraini mutatabi'aini. Ya, syahraini 2 bulan, mutatabi'aini berturut-turut. Artinya, ya, kalau terbatal 1 hari, tak cukup, ulang semula. Ya, ulang semula. Ya. Baik, saya nak terangkan yang ia adalah tersebut ya dalam surah mengenai kifarah ini tersebut dalam surah Mujadilah. Ya, iaitu contoh ayat yang ketiga ya, menerangkan orang yang menziharkan isteri-isteri mereka dan mereka mau kembali, maka hendaklah fatahriru raqabah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba. Ayat 3. Ayat 4. Famalam yajid, maka barang siapa tidak dapati, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Famalam yastati, barang siapa tidak dapati, tidak mampu, ya. Fa'it'amu misittina miskinan, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Berat tak berat zihar. Zihar, kalau dikatakan dia tidak boleh pilih ya. Saya nak puasa 2 bulan turut-turut, tak boleh. Dia ikut urutan. Pertama dikatakan memerdekakan seorang hamba. Oh, hamba tak ada. Zaman kita nak memerdekakan tak ada. Okey. Ya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kebetulan kita ni tak boleh nak puasa 2 bulan berturut-turut kerana lantaran uzur atau terlampau tua contohnya. Ya, maka ya kita mengambil yang ketiga. Yang ketiga iaitu memberi makan 60 orang miskin. Ya, ada setengah cerita-cerita mengenai ulama-ulama dulu. Ya, mereka panggil 60 orang miskin datang ke rumah dan dijamu sekali. Habislah kifarah dia. Ya. Boleh juga macam tu. Kalau ya nak memberikan 60 orang miskin, kita kira. Kalau keluarga tu ada 6 anak dengan mak ayah dia 8. Dah kira 8 lah. Satu keluarga tu dah ada 8. Cari lagi. Campur sampai 60. Kita bagilah makanan ke situ. Ya. Itu juga ya boleh. Tapi kalau dia masih mampu untuk berpuasa, maka dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini maknanya ya tak sakit cari penyakit. Ya. Tapi hal ini ramai yang tidak memahami tentang hukum ini. Kadang setengahnya budak-budak yang kursus perkahwinan, ya, bila kita tanya tentang hukum ni, mereka tak bagi tahu. Tak tahu dia. Sebenarnya hal-hal macam ni lah kursus dia perkahwinan selama 3 hari itu perlu dibagi tahu. Bab-bab yang macam ni sebab bab yang macam ni mudah. Ya. Mudah mereka lapaskan. Jadi ya, iaitu perkataan apa? Perkataan zihar. Mudah mereka lapaskan. Jadi hal macam ni kena bagi tahu. Kadang dalam kursus perkahwinan tak dibagi tahu. Kadang hanya sibuk lah, suruh baca kunut lah, ya, kemudian dengan gelak ketawa lah, ya.
Hukum-hukum mustahak penting kadang tadi maklum. Ini tak boleh lah. Pertama bab ni, bab ilah, bab zihar, kena maklum. Ya. Sebab ni boleh mudah berlaku. Dan tidak tahu, ramai yang tak tahu tentang hukum ini. Jadi Ustaz, okey. Ustaz, zihar ni walaupun dia tak sengaja tetap jatuh kan? Tak sengaja. Dia ni sengaja atau tak sengaja tetap jadi hukum. Maknanya tak boleh dibawa gurau lah. Tak boleh buat gurau. Ya. Macam gurau je lah. Tak boleh. Ya. Gurau Ustaz, boleh cara lain. Dulu ni talak ya Ustaz. Masa dulu ni dia kata talak Ustaz ya. Zihar Zihar talak. ni dia tidak talak, dia tak jatuh cerai. Tapi undang-undang dia kalau nak sama balik, dia kena bayar denda. Kifarah tu. Dia tak jatuh. Maknanya kalau dia tak mampu nak buat mana-mana daripada tiga ni, dia mesti cerai kan. Lepas tu boleh rujuk balik. Macam tu Ustaz? Tu cari jalan senang lah tu ya. Kalau ini benda kes yang betul-betul dia tak mampu lah, nak merdeka tak boleh, nak puasa tak boleh, nak bagi 60 orang tak boleh. Jadi maknanya kalau semua tu tiga-tiga dia tak mampu, dia cerai lah. Ada satu hadis yang berkaitan dengan seorang itu mencampuri isterinya pada siang Ramadan. Lalu dia kata dengan Nabi, ya Rasulullah, habislah aku, katanya. Apa yang habis? Ya. Dia ceritakanlah dia sudah mencampuri isteri pada siang Ramadan. Jadi kata Nabi, ya, engkau boleh memerdekakan seorang hamba? Tak boleh. Ya. Engkau boleh puasa 2 bulan berturut-turut? Orang macam aku ni mana nak larat ya Rasulullah. Ya. Kemudian dia kata dikata lagi, engkau boleh bagi makan 60 orang miskin. Wahai Rasulullah, siapa yang paling miskin kat negeri ni kalau tak aku? Dia paling miskin, kan? Jadi Rasul bagi satu raga kurma, ya. Satu raga kurma tu, ya, dan bagikan, kata dia, ya, ni engkau pergi sedekahkanlah. Ya, kata Rasul, engkau sedekahkanlah. Ya. Lalu orang tu kata, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling memerlukan lagi kalau tak aku? Ya, engkau bagilah makan anak bini kau. Sampai terengkat macam tu Rasul bagi kelonggaran. Ya, artinya tak suruh cerai pun. Tak suruh cerai, itu cerai kira melampau lah. Maknanya kalau betul-betul dah tak mampu mana-mana tiga ni ke, tak ada apalah. Tak ada apalah nampaknya. Ya, maknanya jangan buat lagi lah benda tu. Ya. Sebab kalau boleh dia kena, kalau boleh bersedekah, yang mampu dia sedekah lah. Ya, niatkan kifarah diri dia. Macam tu. Ya. Jadi dia tak sampai ke bercerai. Kalau misal kata Nabi dah katakan tiga-tiga macam tu, dia dah tak boleh buat, kan? Ya, jadi adakah Rasul kata macam tu kau kena ceraikanlah bini kamu? Tak ada. Ya. Sampai peringkat macam tu pun masih dipertimbangkan. Ustaz, perlu tak dia mengadu ataupun beritahu kepada pada pihak berkuasa lah contohnya, ataupun dia diam? Kalau masa zaman Nabi dia orang boleh tanya Nabi kan. Kalau sekarang ni perlu tak dia bagi tahu kepada hakim ke mahkamah? Dia sebenarnya tidak perlu memberitahu kepada pihak hakim ataupun orang lain kalau dia tahu hukumnya. Ya, kalau dia tahu hukumnya. Tapi kalau dia tak tahu, dia wajib bertanya lah. Okay. Ya, dia wajib bertanya, dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, ya, maka dia tak perlu bertanya. Ya.
Itu yang kadang kita tengok ada orang-orang tua-tua kita lah, orang tua-tua kita dulu. Ya. Kalau masuk bulan Syaban, Rejab, Ramadan, ya, dia puasa. 3 bulan tu dia puasa. Jadi bila ditanya kenapa contohnya kenapa atuk ni puasa panjang sangat sampai 3 bulan? Kata dia nak melatih Ramadan. Dia kata nak melatih bulan Ramadan. Jadi dia melatih dulu puasa 2 bulan tu. Tapi sebenarnya bila kita baca dalam hukum-hukum ni, sebenarnya dia bayar kifarah. Jadi dia sembunyikan. Dia kata dia nak melatih diri dia untuk puasa Ramadan, buat latihan. Tapi hakikatnya sebenarnya dia bayar kifarah. Macam tu. Itu dikatakan untuk tidak menampakkan sangat, maka dia puasa sebelum Ramadan. Ada 2 bulan tu kan. Sebelum Ramadan dia puasa masa tu. Jadi tak nampaklah sangat dia bersalah. Macam tu lah. Boleh campurkan dia dengan puasa fardu Ustaz? Tak masuk Ramadan. Tak masuk Ramadan. 2 bulan saja. Ini kes bulan puasa ni Ustaz kan? Ini kes bulan puasa ni. Kes bulan puasa. Yelah. Tapi Ramadan tu tetap di Ramadan, memang puasa Ramadan wajib. Tapi yang 2 bulan tu pun wajib untuk diri dia membayar kifarah. Jadi tak perasan lah. Kalau dia kalau puasa pada bulan lain, orang banyak cover lain lah Ustaz. Cover lain lah Ustaz. Orang banyak kenduri kendara pun dia puasa juga 2 bulan kan. Nampak sangat pula. Astagfirullahaladzim. Macam tu lah. Jadi kalau tak dipelajari, kita pun tak tahu juga hal-hal macam ni. Baik, kita sambung sedikit lagi, satu bab lagi iaitu babul li'ani. Babul li'ani. Baik li'an maknanya laknat. Li'an maknanya saling melaknat. Maksudnya suami menuduh isterinya berzina, tetapi tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi mata. Tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi mata. Dan suami tetap teguh atas tuduhannya itu. Nokta. Oleh kerana penyelesaiannya itu adalah dengan suami bersumpah empat kali
menyatakan menyatakan nanti ya, suami bersumpah 4 kali dan menyatakan kali kelima apabila ia berdusta dalam tuduhannya atau tidak benar tuduhannya, maka ia sanggup untuk menerima laknat Allah, laknat dari Allah. Dan istrinya pun bersumpah 4 kali untuk menolak tuduhan suaminya. Dan kali kelimanya ia menyatakan bahawa kalau tuduhan suaminya itu benar, maka ia sanggup untuk menerima laknat Allah. Nokta. Kemudian suami itu menceraikan untuk selama-lamanya. Tak boleh rujuk Ustaz Tak boleh rujuk. Maknanya ya, ini kes mula'anah. Mana mula'anah atau li'an, iaitu ya, suami menuduh, prasangka saja. Ya, prasangka saja menuduh istrinya berzina sedangkan istrinya tidak berzina. Ya. Jadi keduanya mengadu kepada hakim, maka ya, keputusan hakim penyelesaiannya ialah dia kena bersumpah. Ya, bersumpah ini berdasarkan kepada ya, ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9. Buat nota ya. Surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9. Jadi ya, dalam ya, surah An-Nur itu menerangkan tentang ada ya, 5 kali sumpah. Kemudian sumpah yang terakhir, kalau aku berdusta, ya, maka aku sanggup menerima laknat Allah. Jadi ya, dua-dua kena bersumpah. Sumpah itu akan disusun, mana dah suruh dia lafazkan, dicatat, dan suami kena melafazkan, kemudian isteri juga melafazkan untuk menolak tuduhan suami. Ya. Kalau suami benar, ya aku sanggup menerima laknat Allah. Tapi hal ini juga isteri boleh menipu juga kalau dia mahu. Dia boleh menipu walaupun dia dah melakukan zina contohnya. Dia nak menolak tuduhan si suami sebab suami tidak ada saksi. Jadi dia pun menolak dengan tuduhan itu dan dia sanggup melaknat. Artinya di situ dia terlepas hukuman dunia, tapi mungkin laknat itu akan kena jugalah. Ya. Sebab dia menipu.
ya, dalam sumpah itu. Laknat tu dibalas di dunia atau di akhirat, Ustaz? Laknat ni maknanya ya, terkadang laknat ini ya di dunia dia dah akan kena, ya, akan kena laknat Allah. Ya. Jadi masalahnya si suami ini dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi mata. Faham tak saksi mata? Mana 4 saksi ni dia melihat. Bukan hanya dia agak-agak, ya, dia agak-agak salah. 4 ni benar-benar melihat dengan matanya. Ya, itu ya dijadikan sebagai bukti. Tapi kalau sekarang ni mungkin kalau CCTV ke apa ada ke sebagainya pun boleh jadi saksi, ya, zaman moden ni, ya. Boleh jadi saksi kepada si suami contohnya. Dan selepas itu kalau suami nampak depan mata benda tu berlaku tapi dia tak ada saksi 4 orang. Kan? Maknanya suami memang dah yakin dan betul-betul yakin isteri tu berzina dengan orang lain. Tapi si isteri pula dia boleh menolak. Sumpah tu. Sebab suami tak ada saksi. Sebab suami tak ada saksi. Jadi benda ni yang lain tak tahu hal. Contoh yang lain tak tahu hal, hakim pun tak tahu. Jadi hanya bergantung kepada sumpah tu lah, sumpah laknat. Lepas tu hakim akan memisahkan keduanya buat selama-lamanya. Ya. Sebab masing-masing dah saling melaknat. Jadi ya akan dipisahkan untuk selama-lamanya. Inilah hukuman yang ada dalam Islam kalau nak tahu.